dia boleh menarik ramai pelancong berdasarkan kepada environment. Dia ada craft, dia ada makanan warisannya ataupun apa saja yang boleh menarik perhatian akan menyebabkan ramailah pelancong berhimpun di situ. Tapi dia lagi menarik sekiranya satu tempat pelancongan tu digambarkan berada di rumah yang ada dekorasi macam taman, ditambah pula dengan makanan sentuhan air tangan suri rumah sepenuh masa. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita serang tempat ataupun lokasi seterusnya. Okey, kita dalam perjalanan lagi 20 minit lagi nak sampai ke Taman Selayang Mulia, ke rumah Puan Aizam, salah seorang daripada ibu pelatih Melewar Culture Paradise yang sentiasa buat makan-makan, selalu celebrate birthday saya. Jadi saya tak nak lepaskan peluang untuk bersama dengan Puan Aizam dalam program Selera Ramadan. Dia pandai masak tau. Okey, nanti kita cuba lihat apa resepi dia hari ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat puasa. Umi pak kat sana boleh? Boleh je. Okey, selamat puasa tau. Okey, jemput masuk Umi. Terima kasih. Jom. Umi. Oh, cantiknya rumah dia. Tak ada, dia biasa je. Umi datang dengan siapa tadi? Dengan tim. Oh, ya ke? Semua tengah kat luar lagi. Tompak ni. Wow, cantiknya rumah dia. Puan Aizam Syarizal binti Kamarudin atau lebih mesra disapa Puan Aizam pernah bekerja di salah sebuah bank dan baru saja menamatkan khidmatnya sebagai pegawai bank di bank tersebut pada hujung 2019. Puan Aizam merupakan seorang isteri dan seorang ibu kepada 4 orang anak lelaki. Puan Aizam seorang yang suka menghias rumah. Gambar-gambar di dinding rumah beliau memang akan digantung rapi tanpa meninggalkan sedikit ruang pun. Kalau penonton semua lihat hiasan taman mini di belakang rumah beliau, penonton semua akan terus dapat tahu yang Puan Aizam ni memang seorang yang kreatif. PKP ni perbezaan di antara sebelum PKP dengan semasa PKP ni. Sebelum PKP ni kita tak ada masa langsung dengan keluarga. Tak ada masa langsung bersama keluarga, dan bila berlakunya PKP, kat situ kita ada banyak peluang untuk bersama keluarga. Banyak peluang bersama keluarga, bersama anak-anak, suami, dan banyak aktiviti yang kami dapat lakukan bersama. Sebelum Ramadan, kita banyak menghabiskan masa dengan anak-anak, macam buat gardening ke ataupun memasak. Saya ajar anak-anak saya masak. So senang bagi diorang untuk berdikari di masa akan datang. Semasa Ramadan, banyak tempahan masuk. Tempahan seperti kek, cupcake dan semprit dada milky. So saya akan memenuhi permintaan pelanggan jika tak ada aktiviti lain lah. So di samping tu saya akan buat aktiviti harian yang semestinya sebelum atau selepas Ramadan saya akan buat, iaitu gardening lah. Gardening. So saya akan pastikan saya akan lakukan aktiviti itu untuk kepuasan diri saya. Ikatan ukhuwah yang saya lakukan di antara kami suami isteri dengan anak-anak ialah kami didik mereka dengan tanggungjawab.
Okey, seperti memasak, mengemas, membasuh baju. Okey, secara tak langsung dengan cara itu mereka akan pandai berdikari. Okey, tak mengharapkan bantuan daripada sesiapa pun. So bagi saya itu adalah ikatan ukhuwah yang saya jalankan di samping merapatkan hubungan antara kami. Okay, saya adalah pengasas kepada Aizam Shah Bakeries yang menyediakan kek, cupcake dan semprit dalam milky yang mempunyai 17 perisa. Okay, bagi sesiapa yang ingin mendapatkan produk-produk saya, anda boleh layari di page FB saya di Aizam Shah Bakery, ataupun anda boleh pergi ke mana-mana stesen Petronas, iaitu di lingkaran Karak Highway ataupun di Batu Lapan Jalan Ipoh. Okay, bagi sesiapa yang ingin membuat tempahan secara direct, anda boleh WhatsApp saya di 018 211 6898. Ada pelbagai perisa yang menarik untuk anda nikmati. Baiklah, sekarang kita berada dalam segmen 2 Selera Ihya Ramadan bersama saya Nur Anisa Idris dan Aizam. Okey Aizam, hari ni wah meriah ni barang-barang persediaan dia. Nak masak apa ni untuk buka puasa kita ni? Umi, hari ni saya nak masak nasi tomato. Oh, nasi tomato special. Tomato special untuk Umi. Okey, bersama ayam masak merah. Ayam masak merah. Ya, Oh, my Umi. favourite. Dan acarus. Acarus. Okey, Macam acarus. tak? Acarus macam mana rupa dia? Nanti kena tengok dia macam mana. Aizam punya acarus mungkin nama yang Umi sebut lain kan? Okey, tak apa. Nanti kita tengok apakah bahan-bahannya. Okey, kalau nak masak nasi tomato, apa bahan-bahannya? Okey, bahan kita gunakan basmati. Basmati. Okey, kita gunakan basmati ni dia ikut, kalau dia ikut sukatan 1 cawan air bersamaan dengan 1 cawan beras. So kalau kita gunakan kalau kita gunakan 5 beras, kita kena guna 5 cawan air. Oh, 5 cawan air juga. Itu saja. Okey, maknanya ini dalam sukatan periuk nasi ni berapa pot ni? Okey, ini saya menggunakan 5 cawan beras. 5 cawan beras. 5 cawan Okey, beras. seterusnya kita ada Okey, kita menggunakan tumis pakai butter. tumis pakai butter. Kita boleh guna minyak sapi. Okey. Ataupun butter. Tapi saya guna butter hari ni. Okey, oh, seterusnya? Okey, seterusnya kita gunakan bawang putih bersama halia. Bawang putih bersama halia ni kita tumbuk. Okey, kita tumbuk dan akan jadi macam ni lah. So kita akan tumis bahan yang telah ditumbuk. Maknanya bawang putih dan halia lah bawang tu. putih dan halia. Kira anggarannya 4 ulas bawang putih dan juga berapa? Macam dalam 2 inci halia. 2 inci macam satu ibu jari lah. Ibu jari kita lah. Okey, kita gunakan 3 sekawan ni. Oh, 3 sekawan. 3 sekawan Kayu kayu manis, bunga cengkeh Bunga dan cengkeh dan buah pelaga. Okey, dengan buah pelaga. Dan tumis Dan juga dengan kita akan tumis juga dengan daun pandan nak bagi daun wangi pandan lah. bagi wangi. Okey. Dan kita gunakan tomato puri sebab nasi tomato. So Kena ada tomato lah. puri Mestilah Okey. tomato. Dan satu lagi rahsianya kita guna susu macam susu yogurt lah. Susu yogurt. Kalau tak ada yogurt, Macam mana jadi okey, yogurt? kalau Susu yogurt? kalau tak ada yogurt ni, kita ambil susu cair. Tuang sikit dalam cawan ni dan ambil Anggaran? air Dalam berapa sudu? Berapa sudu? Okey, dalam anggaran 50 ml lah. 50 ml. Okey. Dan Lepas tu, kita perah dengan lemon sikit. lemon So, dia berapa banyak? Kalau lemon satu biji dalam ni, dengan 50 ml susu? dalam satu sudu lah, satu sudu besar lemon. Lemon So dia akan jadi macam susu pekat ni lah. Oh, dia jadi dia pecah lah, dia jadi yogurt lah dia, kan? dia akan jadi macam yogurt lah. Maknanya ini adalah bahan-bahan untuk nasi tomato. nasi tomato. Okey. Bahan seterusnya untuk ayam masak merah. Okay, ayam masak merah actually very simple. Okay, ayam kita just marinatekan dengan kunyit dan garam. Okay, ini bahan dia. Lepas tu kita gunakan halia. Halia untuk menumis bersama Halia dengan untuk menumis. Ni halia untuk halia untuk menumis. selain pada itu kita gunakan cili kisar lah. Cili kisar Yang lebih kisar kurang sendiri, berapa sudu? Berapa Kita sudu? guna, kalau macam ni kita nak kuah banyak, kita boleh gunakan suku daripada ni, maksudnya dalam 3 atau 4 sudu besar 4 sudu besar. cili. Okey. Dan seterusnya ni apa ni? Ni ada cili. okey, kita guna cili sos lah. Cili sos dan Kita juga guna cili sos sikit untuk penambah rasa. penambah rasa. Ini cuka. Okey, cuka ni kita akan buat acarus. Oh, acar ros. Maknanya tak perlukan untuk tak ayam perlu. masak merah. Okey, ni letak tepi. Maknanya untuk ayam masak merah kita dah siap
Nasi sudah siap. Sekarang tinggal Okey, sekarang tinggal acarus. acarus. Okey. Sekarang bahan-bahan untuk buat acarus. Okey, bahan untuk buat acarus. Okey, kita gunakan timun ni. Okey, kita potong tak ya. Okey, kita potong macam ni. Okay, bahannya adalah timun. Selain daripada tu, Carrot, bawang putih carrot dan juga bawang putih. Bawang putih. Betul. Carrot dan juga bawang putih. dan sedikit biji sawi. Sedikit biji sawi juga diperlukan. masa Tu- menumis nanti. Okey, So- maknanya kita dah siap dah semua bahan kita dah perkenalkan. Okey, jadi sampailah masa untuk kita masak. Nak masak nasi tomato ni dia ada tips dia yang akan dikongsikan oleh Aizam. Okey. Tipsnya adalah tadi masak nasi tadi macam mana? Okey, masak nasi kita kena bilas at least 3 kali. At least 3 kali bilas. Kita bilas kita sawat sikit lah kan. Kita ni Afdal. so kita toastkan beras Beras. tu dan kita letak dalam rice cooker. Oh. So bahan tumis dia saya akan buat sekarang. Okey, kita tumis sekarang bahan untuk nasi tomato. Okey, sekarang ni kita tumis butter tadi. Yang ni saya buat dalam 3 sudu sebab kita buat beras ni dalam 10 pot. So masukkan 3 sudu butter. Okey, kita cairkan. Cairkan. Kita cair dulu. So sekarang ni sekejap. Okey. Kita cair dulu. Kita masuk 3 sekawan. Okay, kita masuk 3 sekawan. 3 sekawan ni pun. Kawan dulu Okey, 3 sekawan ni pun kalau kita nak masukkan kita cuci dulu tau. Sebab sebenarnya tak dijamin bersih. bersih. Sebab kita kena kalau jaminkan masakan kita tu bersih supaya nak bagi makan orang pun taklah sakit perut, kena kuman. Dah lah kita ni dengan COVID-19 lagi Betul. dah belum terputus rantaiannya tapi masih dengan SOP. Betul. Kan? Betul. Masuk pun nak kena scan, macam-macam. okey, kita masukkan bawang putih yang telah ditumbuk tu. Kita tumbuk dengan lesung batu Oh, dalam blend. bukan pakai blender? Bukan. Oh. Sebab kalau pakai blender dia tak ada apa ni? Tak ada natural punya rasa tau. Kalau tak, okey. kalau blender kan dia macam tapi ada yang blender kering apa? Saya Tak sama tak sama sebab mak pesan pakai lesung batu. betul. Lepas kita masuk tumisan halia dengan bawang putih tadi, kita masuk Irisan bawang besar. Satu biji je, Satu biji. Satu biji. Lagi banyak lagi sedap lah sebenarnya. So standard sebiji yang saya buat lah. Okay. Tumis bagi dia macam layu sikit. Okay. Dia dah macam dah layu macam ni. Okay, kita masukkan tadi macam saya cakap 5 cawan beras sama dengan 5 cawan air. Okay, ini sekatan yang 5 cawan air tu kita masukkan ke dalam. Terus Terus masuk. Okay, kita dah masuk. So kita masuk 1 tin susu cair. satu tin penuh 1 tin. Habiskan. Senang je buat dia tapi senang. macam remeh sangat tengok orang buat. Ah. Orang lain buat tu selalu kadang-kadang resepi dia orang lain-lain lah kan. Saya tiap-tiap minggu ni, tiap-tiap minggu kalau tak nasi biryani, nasi tomato. Tiap minggu Tiap-tiap minggu. Macam benda tu tak jadi macam special lah sebenarnya. Kadang-kadang orang tu Rutin lah. ada apa occasion ke kan. Sebab nak bagi anak nak makan. So kita buat je lah. Okay. So kita lepas kita masuk ni, kita masukkan tomato puri. Berapa sudu? Okay, tomato puri kita masuk. Tomato Kalau 1 tin ni, kita masuk setengah. Oh, setengah. Setengah kita masuk setengah. So saya dah gunakan setengah ni. So kita gunakan setengah lagi. Kalau nak ikutkan kos untuk buat nasi tomato ni taklah mahal sangat ya. Tak mahal. Sediaan dia pun simple je, bawang putih, halia. Cuma kita kena tambah susu cair. Tadi actually saya terlupa nak masuk penumis. So kita boleh masuk sekarang. Okey. Patut masa tu kita masukkan Lagi dia macam bau mesra. mesra. Lagi dia mesra, okey. So kita masukkan Tomato sauce sos sikit. dalam anggaran 2 sudu. Agak-agak je lah ni. Agak-agak. Nampak cantik lah. Nampak cantik.
Okey. Okay, tengok colour pun dah lain. Kali dia menarik Colour dia macam nasi biryani tapi campuran tomato Tapi rasanya pun macam nasi biryani tu. lebih kurang. Lebih kurang ni. Beza dia cuma rempah lah ya. Bezanya kalau nasi biryani rempah. Kalau tomato puri dia punya apa? Dia punya paste je lah. Paste tu. So kita masukkan garam sikit. Garam Secukup rasa. Kalau saya kan saya masuk lebih sikit sebab kadang-kadang kalau tak ada lauk kita makan nasi pun dah sedap. Sedap. Okey, masuk ni. So kita biar mendidih lah. Yang masam tu? Masam tu belum lagi, dia belum. mendidih baru ni. Okey, mari kita tunggu sampai mendidih dulu. Sebelum kita masukkan yogurt ni. Okey. Tapi Susu masak. kita masukkan sikit gula Boleh kita masukkan sikit gula. Gula ikut secukup rasa Cukup lah. rasa. Dan Setengah orang guna Ajinomoto tapi saya tak guna Ajinomoto. Saya alam Ajinomoto. So saya guna gula ganti dia. Okey, nanti dia mendidih sikit nanti kita masuk yang dadih. Kita panggil dadih. Daging. Dadih. Sedap betul bau dia. Sekarang ni dah mendidih kan? Maknanya bila dah mendidih kita kena buat apa? Oh nak tambah Masukkan dadih tadi. Dadih yang campuran lemon dengan susu cair. lemon dengan susu cair. Pedas baru kita letak Dia dah mendidih. So kita kacau sekejap je, lepas tu terus masuk dalam rice cooker. Dah siap. Maknanya dah lengkap untuk dia punya apa panggil Dia kuah punya- air beras nasi tomato Punya Dia rencah Rencah lah. lah untuk nasi tomato. Okey, sekarang kita dah siap. So kita boleh masukkan Masuk dalam periuk nasi. kita tuangkan ke dalam beras tadi. Senang je nampak. Sebab saya masak tumis macam ni. Setengah orang dia tumis dengan dalam rice cooker kan. Okey, dah siap. Mari kita buatkan nasi masak lah ya. Okey, siap. Ini ayam yang kita perap dengan kunyit tadi kan? Kunyit dengan garam. Garam. Biasa kita goreng macam biasa lah ya. Macam biasa lah. Kita pegang tangan dah senang kan? Okey. Sampai garing lah. Tapi jangan terlampau garing sangat lah sebab nanti kita nak masukkan lagi tumisan dalam apa cili lagi. Ayam Tak boleh, take je anytime. Okey, sekarang kita nak buat acarus. Jadi apakah bahan-bahannya dah semua dah siap. Jadi kita mulakan dengan apa tu? Okey, kita mulakan tumis cili dulu Kita masukkan biji sawi dalam satu sudu. Kita masukkan bawang sebiji-sebiji tau. bawang putih. Bawang putih sebiji. Ini kalau masuk dalam ini, kalau makan sedap ni. Ya. Sedap ni. Tak biasa makan acar ni. Jadi Umi tak masak lah benda ni. Tak jadi macam minta maaf. Masukkan sikit serbuk kunyit. Oh, serbuk kunyit ni tak Macam pakai cantik lah sikit dia punya colour dia. Kita tak pakai kunyit hidup. Tak. Dia tak boleh kunyit. Ini sampai dia garing. Masukkan sikit sos. Oh, letak juga cili sos. Tak. Ini cukup rasa kita lah. Tapi memang kena masuk lah kalau dia sama macam nak buat ayam masak merah sebenarnya ni. Cuma kita masukkan carrot tu semua kita tak suka. Kita masukkan carrot. Kita masuk carrot sebab carrot ni keras. Kita masukkan lagi empuk lah. Lagi dia empuk sikit. Ni empuk banyak. Oh. Tak crunchy. Dia nak kena crunchy. Dia kena crunchy. Kita masuk sikit garam ni. Garam. Gula kita kena masuk lebih sebab dia kena ada rasa manis masam cuka. Gula memang letak ni sikit lah. Tak payah letak macam tomato sos pun tak payah. Pasal dia pakai cuka kan? Sikit cuka agak-agak dalam 1,5 tu.
kita masukkan timun. Dah berbau dah dia punya acar. Acar tu dia naik bau dia. Dia dah letak apa tu tadi? Cuka. Okey. Lepas tu kita buang lagi. Nak buat acar ni punya taklah susah sangat. Dia macam masak merah juga. Cuma dia letak cuka lah Timun last sekali. Dan yang penting dia punya carrot dengan timun dia tak nak terlampau masak sangat. Dia nak crunchy. Selalunya timun dia cepat layu kan. Tapi kan ada betul tau. Kalau kita nak timun ni dengan carrot ni crunchy ni. Masa kita potong dengan Aizam memang banyak tips. Betul. Okey, masa kita potong, masa kita nak rendam tu, sementara nak masak, kita letak cuka sikit. Oh, dekat rendaman timun dengan carrot. Rendaman timun dengan carrot kita letak cuka sikit. Supaya dia macam awet lah. Macam dia macam kekal pada texture lah. Tapi yang saya tak sempat dia ni. Kita buat je lah. Dia awet dah lah. Cuma nak bagi petua je lah. Kan? Tak apa, ni sedap ni bau. Nak membuka. Makro. Tak boleh bau sangat. Sedapnya. Okey, nampaknya macam dah nak masak. Okey, sementara kita nak tunggu ayam goreng. Ayam tu garing. So, kita siapkan dulu acar ros. Okey? Kita dah boleh dah. Okey, dah boleh dah. Tengok siap. Okey, sekarang sampai masanya untuk kita buat ayam masak merah. Okey. Tipsnya adalah sebaiknya kita habis goreng di ayam, gunakan juga minyak gorengan ayam tu untuk kita tumiskan bahan-bahan. Betul? Rasa sedap dia mesra. Ya, mesra namanya. Okey. Kita masukkan bawang putih dan juga halia yang dihiris tadi. Masukkan dulu. Wangi dulu. Sedapnya. Macam apa Aisyah memang tak letak bawang dulu Tak. Kalau kita akan letak bawang merah ni lepas sebelum kita masuk ayam. Sebab nanti dia lembik. Tak cantik dia punya bawang. Cantik begitulah. Okey, kita masukkan cili blend. Okey, cili yang kita dah blend. Cili ni blend sendiri tau. Blend sendiri. Bukan beli daripada luar lah. Dia ada cuka. So macam tak elok lah kan. Ada awet. Gitu. Okey, sementara kita tunggu ni apa kita buat? Okey, kena bagi cili dia garing. Cili garing. Dan cili dah garing nanti baru kita masukkan tomato. Tomato sos. Tomato chili sauce. Yang ni tak perlu masuk tomato puri ni. Tak payah. Tak perlu. Kat nasi sajalah. Orang suka kan. Tak perlu lah. Tak sedap lah. Dia tomato puri ni dia rasa lain tau ni. Dia tak macam sos biasa. So kita kalau masuk ayam masak merah tu tak berapa nak sedap lah. Maknanya kalau resepi Aizam dia memang tak suka pakai tomato puri. Cuma kita pakai chili sauce kan dengan chili biasa. Dia dah macam gigit sikit. So kita masukkan tomato sauce. Agak ya. Petua satu lagi kan orang cakap petua. Kalau nak masak tu garam tu kita bubuh macam dekat nak masak tu kita bubuh. Sebab orang kata garam ni ada minyak balas tau ni. So tak elok bila kita masukkan dulu. Dia macam kita sebelum garing jangan letak garam dulu. Jangan letak garam dulu. Sebab ada senang kata kalau kita letak garam masa tengah goreng cili ni dia susah nak garing. Betul ke? Itu ada orang kata lah. Ya. Tapi saya dengar macam tak baik untuk kesihatan. Tak baik untuk kesihatan. Itu yang penting. Sebab tu. Kita masukkan gula sikit. Buat ayam masak merah ni, kalau saya lah, belah-belah saya, dia nak kena ada rasa macam manis-manis sikit tau. Selalunya ayam masak merah memang manis. Tapi semua tak manis. Ya ke? Dia kena manis macam kita. Orang tu dia kena belajar tips dengan buat Aizam. Dia kena manis macam kita. Kita buat sweet kan. Jadi mesti kena tambah. Masakan tu mesti ada manis juga. Ini jadi simple je ayam masak merah ni. Semua boleh buat. Ini dah
dah bergula ni kan. Okay, baru kita masukkan garam. Masukkan garam. Saya kalau masak mesti tak rasa. Tak pernah rasa. Tak rasa agak Mainnya dia punya agak-agak rasa tu dah sedut rasa dah. Jangan risau. Dia kalau orang dah biasa masak, dia dah tahu dah macam mana sekatan apa, dengan suhu, dengan apa, dengan jenis garam, dengan jenis periuk dia kan. Dah tahu dah. Kita main campak je lah. Campak je. Okey. So, kita masukkan ayam. Kita nak bagi dia sebati dengan kuah tu kan. Kita masukkan. Masukkan sekarang. Masukkan. Ayam pun dia tak garing sangat. Tak garing, dia lembut sangat. Supaya dia mesra dengan sos tu tadi. Dia dah sebati macam ni. Baru kita masuk bawang. Maksudnya masuk bawang. Okey, masuk bawang. Inilah dia hasil masakan Puan Aizam. Okey, kita dah ada siap dah pun nasi tomatonya, meriah dengan kismisnya, kaya gitu kan. Seterusnya kita ada ayam masak merah, meletup-letup, ayam masak merah dia berselera rasa nak buka. Okey, dan lepas tu kita ada acar ros. Tu dia set untuk nasi tomato hari ni. Ya, tapi hari ni sebenarnya Puan Aizam dia ada hajat besar sangat sebab sempena dengan program Ihya Ramadan, memang setiap kali kita akan pelawa siapa-siapa saja yang nak bersedekah semula kepada yang tidak bernasib baik ataupun warga-warga masjid ataupun surau. Jadi hari ini Puan Aizam kena cakap sendiri untuk nak sedekahkan kepada surau mana. Okey, saya dan keluarga hari ini dengan berbesar hati ingin menyedekahkan nasi tomato ni pada surau Ashura. Semoga mendapat berkat dalam kehidupan. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati dan dilindungi segala urusan Puan Aizam. Tapi sebelum itu kita kena pack dulu makan sebelum kita berbuka puasa. Dah dekat dah buka puasa ni, kita nak hantar lagi ke surau lagi kan. Okey, jom kita pack barang ni. Kita pack dulu pula ni apa ni. Nasi tomato kita dah sedia. Mana ni. Kesian orang. Nanti dah berbuka nanti berkat hasil tangan Aizam. Alhamdulillah. Terima kasih Aizam kerana bersama dengan kami. Tapi sebelum tu kita nak hantar ni dulu sebelum terlambat. Jom kita pergi ke surau. Jom kita ajak bos-bos yang pergi, okey? Kita siapkan untuk Indah nak buka puasa. Ini daripada saya, Maijo dan Aizam keluarga. Maknanya dia ada untuk puasa ni. So, kan berbanyak Maijo dan Aizam keluarga. InsyaAllah saya akan datang kepada yang berpuasa pada hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke segmen ketiga, segmen terakhir untuk episod ini. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Aizam dan keluarga yang telah meluangkan masa untuk berikhya Ramadan, memberi selera Ramadan untuk kita bersama berbuka puasa pada hari ini dan berkongsikan resepi. Itu yang paling penting sekali. Yang mana dekat rumah sana jangan lupa cuba resepi yang telah dikongsikan oleh Aizam tadi, nasi tomato, ayam masak merah dan juga acar ros yang special daripada Aizam. Dan kita pun baru saja balik daripada surau Ashura tadi. Kita hantar bekalan yang dikendalikan oleh bos-bos kita kan, sebab kita nak hidangkan cepat-cepat ni, nak makan berbuka puasa ni. Okey. Puan Aizam ni dia bukan pandai masak saja tau. Dia juga adalah bos kepada Aizam Shah Bakeries. Jadi kalau you all nak order kek, ni semua kek yang cantik-cantik ni semua hasil tangan dia. Dan yang penting sekali, Aizam buat apa Zam? Saya buat semprit dahlia milky dengan 17 perisa. 17 perisa, bukan senang-senang tau, bukan calon-calon, bukan main-main buat semprit dahlia milky. Okey, jadi kalau anda nak order, boleh order direct dengan Aizam Shah Bakeries. Dan
Jangan lupa kepada anda semua, jangan lupa subscribe, share dan like kita punya YouTube channel Nur Aniza Idris TV. Oh, okey. Kita dah berbuka. Jom bang, kita dah nak berbuka. Baca doa bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keranamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezeki darimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mari kita hidangkan. Sedapnya berselera. Nyam nyam nyam. Ambil satu, Nyam nyam nyam.